Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Azizi bin Muhammad Rashid. Saya pelajar semester 3 Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik dan Pendidikan. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit informasi mengenai perkembangan latihan perguruan di Malaysia. Sebagai pengenalannya, latihan perguruan di Malaysia merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menyediakan dan mengeluarkan bakal-bakal guru yang berkualiti. Bukan itu saja, hal ini sangat penting kerana dengan adanya latihan perguruan, bakal-bakal guru yang dilatih dapat mempraktikkan ilmu-ilmu yang mereka gunakan supaya mereka dapat mendidik anak-anak bangsa dan untuk menjadi modal insan masa depan negara kita. Latihan program juga merupakan salah satu langkah yang sangat baik yang telah diambil oleh kerajaan agar perkembangan pendidikan di Malaysia dapat dinaik tarafkan mutunya. Jadi latar belakang latihan perguruan, perkembangan latihan perguruan maksud saya, pada tahun abad ke-19, British telah menjajah tanah Melayu dan bermula dari itu sistem pelajaran sekolah telah diperkenalkan. Sistem pelajaran sekolah ini diperkenalkan adalah untuk bertujuan untuk mengajar kemahiran bagi tujuan ekonomi dan sosial yang telah berkembang di benua Eropah. Sistem pelajaran ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk mengajar penduduk tanah Melayu mengenai ekonomi yang telah berkembang di Eropah sahaja. Bagi meningkatkan mutu sistem pelajaran ini, British telah memperkenalkan sekolah pertama tanah Melayu iaitu Penang Free School pada tahun 1816. Antara kemahiran yang telah diajar di sekolah tersebut ialah kemahiran membaca, menulis dan mengira. Sekolah ini telah menggunakan bahasa Inggeris dan gurunya yang daripada kalangan orang Eropah. Guru-guru ini telah dibawakan khas dari Eropah oleh pengajar British untuk mengajar penduduk tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1821, sebuah lagi sekolah iaitu Penang Free School beraliran Melayu telah dibina di Glugur, Pulau Pinang. Pada tahun 1896, dua buah sekolah Melayu telah dibina di Singapura, manakala pada tahun 1853 dan 1863 9 lagi buah sekolah Melayu telah dibina di Melaka. Sistem pelajaran barat telah diperkenalkan di tanah Melayu dan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil telah berkembang pesat, maka bilangan sekolah turut berkembang. Dengan terdiri beberapa sekolah, maka keperluan tenaga guru juga telah bertambah dan menyebabkan penjajah British menyedari bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pelajaran Inggeris dan sekolah vernacular supaya sekolah-sekolah ini dapat berkembang dengan pesat di tanah Melayu. Pada abad ke-20, guru hanya mengajar kanak-kanak Melayu menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Bahasa Inggeris telah diperkenalkan di sekolah-sekolah Melayu hingga tahun 1945. Sejarah perkembangan awal latihan perguruan di tanah Melayu. Latihan perguruan adalah bertujuan untuk menyediakan tenaga pendidik atau tenaga pengajar untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah diperkenalkan oleh pihak British. Latihan perguruan di Malaysia telah bermula pada 1872. Ianya bermula apabila A.M. Skinner menggunakan perkhidmatan guru-guru agama sebagai guru-guru di sekolah-sekolah vernacular. Para mubalik Islam dan mu'alim telah menjadi guru pelatih setelah agama Islam tersebar di Nusantara menerusi pengajian Al-Quran dan kitab-kitab di rumah surau, masjid, institusi pondok, madrasah dan mahad sekolah. Pada tahun 1878, sebuah maktab Melayu yang dibina di Teluk Belanga, Singapura telah melatih seramai 10 orang yang juga merupakan kumpulan pertama yang dilatih sebagai guru untuk mengajar di sekolah Melayu negeri-negeri Selat
dengan menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sebelum ditutup pada tahun 1865, maktab ini berjaya melatih seramai 95 orang guru. Pada tahun 1900, sebuah lagi maktab latihan guru ditubuhkan iaitu Malay Training College yang terletak di Melaka. Maktab ini memberi kursus selama 2 tahun kepada calon-calon guru, terutama untuk guru yang bakal berkhidmat di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Terdapat 4 jenis sekolah iaitu sekolah rendah kebangsaan, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil dan sekolah Inggeris. Kerana memerlukan tenaga kerja yang ramai di Perak, sebuah pusat latihan guru telah ditubuhkan di Matang, Perak pada tahun 1913. Namun begitu, kedua-dua maktab ini ditutup pada 1922, sejurus selepas maktab perguruan Sultan Idris ditubuhkan. Pelajar-pelajar lepasan sekolah rendah diberikan peluang untuk mengikuti kurikulum latihan perguruan yang hanya berfokus kepada kemahiran asas keguruan iaitu mengajar, membaca, menulis dan mengira. Mereka hanya mengajar secara sambilan dan akan mengikuti kursus pada hujung minggu. Darjah pelatih sebuah peperiksaan yang perlu dijalani dan diduduki oleh mereka selama 3 tahun. Mereka yang tidak berjaya dalam peperiksaan tahun ketiga masih diterima mengajar, namun mereka tidak memperoleh sijil sementara. Yang berjaya akan berpeluang untuk menyambung pelajaran di maktab perguruan Sultan Idris atau maktab perguruan Melayu Melaka selama 2 tahun. Sejarah perguruan sebelum merdeka. Pusat Latihan Guru Melayu, Singapura 1878. Pusat Latihan Guru Melayu Singapura ditubuhkan pada tahun 1878 di Istana Lama Kepunyaan Sultan Johor di Teluk Belanga. Pada tahun 1884, pusat ini telah dipindahkan ke Rebun, sebuah rumah Tanjung Pagar Dock Company. Kemudian, pusat ini dipindahkan ke Teluk Ayer kerana wabak malaria telah menyerang penduduk setempat dan bentuk pusat latihan ini. Dalam laporan oleh A.M. Skinner, ada menyatakan bahawa pusat ini telah mencapai beberapa perkara penting mengenai latihan guru pada tahun 1878. Pusat ini juga telah banyak mencapai kejayaan dalam melatih guru-guru dari segi persiapan dan penyediaan di sekolah-sekolah vernakular Melayu. Pusat ini juga telah berjaya mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar di Melaka dan seberang Perai. Sekolah Latihan Perguruan Taiping 1898. Sekolah Latihan Perguruan Taiping, Perak telah ditubuhkan pada bulan Mei tahun 1898, iaitu kira-kira 3 tahun selepas Pusat Latihan Guru Melayu Singapura ditutup. Sekolah ini ditubuhkan adalah dengan tujuan untuk memenuhi keperluan guru di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu. Malangnya, sekolah ini gagal untuk memenuhi tujuan pembukaannya untuk memenuhi keperluan guru yang kurang di sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Sekolah ini hanya mampu menempatkan kira-kira seramai 10 orang guru pelatih lelaki sahaja. Syekh Nasir yang berjawatan sebagai guru pelawat sekolah dalam wilayah Taiping dan Matang telah mengetuai sekolah latihan ini pada peringkat awal penubuhannya. Sekolah latihan ini turut dikenali sebagai Sekolah Persediaan Perguruan untuk Guru Lelaki Melayu. Kurikulum yang digunakan di sekolah latihan ini ialah kursus pertukangan kayu, buluh dan rotan yang berkaitan dengan kehidupan seharian orang Melayu. Semua perbelanjaan sekolah ini dibiayai oleh Kerajaan Negeri Perak dan Negeri Selangor. Seorang nazir sekolah dari Taiping telah diberi tanggungjawab untuk menyelia semua perkara yang berkaitan dengan perjalanan sekolah latihan ini. Melantik seorang guru besar daripada kalangan orang Eropah untuk mentadbir sekolah ini ada diusulkan, tetapi usul tersebut telah ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Sekolah latihan ini tidak dapat bertahan lama kerana tiada ketua untuk mentadbirnya. Kira-kira 2 tahun selepas mula beroperasi melatih guru-guru, sekolah latihan perguruan Taiping telah ditutup. Maktab Latihan Melayu Melaka. Maktab Melayu Melaka dibina pada tahun 1898 dan secara rasminya dibuka pada 1 Mac 1900. Pada awal penubuhannya, Maktab Melayu Melaka telah menerima seramai 24 orang guru pelatih. Maktab ini ditubuhkan adalah dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan yang pelbagai dalam proses pengajaran di sekolah-sekolah vernakular di Tanah Melayu. Di dalam Maktab Melayu Melaka, semua masalah ini dapat diatasi dengan mengikuti dan menjalani kursus selama 2 tahun. Antara mata pelajaran yang diajarkan kepada semua penuntut ialah Bahasa Melayu, Senaman, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam, Tulisan dan Anyaman.
R.J. Wilkinson mempunyai pandangan bahawa kesusasteraan Melayu sesuai dijadikan subjek penting di mata Melayu Melaka. Hal ini kerana sastra Melayu sungguh klasik. Pusat latihan guru Melayu Melaka ini berjaya melatihkan guru-guru Melayu yang berjaya dalam bidang kesusasteraan Melayu. Namun begitu, maktab ini turut menerima nasib seperti Sekolah Latihan Perguruan Taiping ditutup dan semua penuntutnya dipindahkan ke Maktab Perguruan Sultan Idris. Maktab Perguruan Melayu Matang 1913. Maktab Perguruan Melayu Matang telah dibuka pada 11 Oktober 1913 di sebuah bangunan bekas Istana Long Jaafar yang terletak kira-kira 6 batu dari Bandar Taiping. Maktab ini ditubuhkan adalah untuk menarik minat dan perhatian orang ramai untuk berkhidmat sebagai guru melalui kenaikan gaji guru-guru. Pembinaan Maktab Perguruan Melayu Matang ini adalah atas dasar usaha Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Almarhum Sultan Idris Mursyidul A'zam Shah. Sepanjang berada di maktab ini, semua penuntut akan dilatih melalui latihan perguruan untuk melahirkan bakal guru yang cekap. Maktab Perguruan Melayu Matang juga menjalankan latihan memerhati bagi semua bakal-bakal guru. Pada 26 Oktober 1922, Maktab Perguruan Melayu Matang telah ditutup atas cadangan R.O. Winstead supaya kerajaan hanya menubuhkan sebuah maktab perguruan sahaja di tanah Melayu. Penutupan maktab ini telah digantikan dengan sebuah maktab perguruan yang baru iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak dan semua guru pelatih dipindahkan ke sana. Maktab Perguruan Sultan Idris. Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris yang diilhamkan oleh R.O. Winstead yang pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah pelajaran negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu dianggap sebagai suatu era menyemarakkan alam pemikiran dan pendidikan bangsa Melayu. Maktab ini telah dirasmikan oleh Sir W. George Maxwell, Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada 29 November 1922. Kumpulan penuntut yang pertama berjumlah 120 orang iaitu 70 orang dari Maktab Perguruan Melayu Melaka iaitu 34 orang penuntut tahun pertama dan 36 orang penuntut tahun kedua, manakala baki 50 orang lagi dari Maktab Perguruan Melayu Matang iaitu seramai 26 orang penuntut tahun pertama dan 24 orang penuntut tahun kedua dengan tenaga pengajar seramai 14 orang. Kesemua pelatih ini telah menerima latihan selama setahun atau 2 tahun di maktab-maktab yang lepas sebelum dihantar ke Maktab Perguruan Sultan Idris untuk menerima latihan lanjutan. Seramai 58 orang guru terlatih yang pertama telah dikeluarkan oleh Maktab Perguruan Sultan Idris pada bulan Mac 1924 dan jumlah guru terlatih yang dikeluarkan meningkat saban tahun. Dalam era ini jugalah bermulanya usaha membina peradaban bangsa melalui bahasa Melayu. Pejabat Karang Mengarang menjadi nadi utama untuk memartabatkan bahasa ibunda. Pada tahun 1924, pejabat terjemah menterjemah ditubuhkan untuk menerbitkan buku-buku untuk digunakan di sekolah-sekolah Melayu. Pada tahun 1925, pejabat ini telah dikemaskini dari namakan pejabat Karang Mengarang. Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar telah menjadi ketua pejabat Karang Mengarang. Menterjemah surat rasmi kerajaan, menerbitkan buku teks dalam bahasa Melayu dan buku-buku tambahan yang digunakan di sekolah-sekolah merupakan tugas yang dijalankan di pejabat Karang Mengarang. Membekalkan pendidikan awal di Maktab Perguruan Melayu Melaka, Haji Hashim Talib telah dilantik sebagai guru besar Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922. Antara subjek yang diajar ialah bahasa dan kesusasteraan, perdagangan dan ilmu alam, tawarikh dan hikayat, ilmu kira-kira, kesihatan, sains pertanian dan perkebunan, kelas lukisan, muzik, anyaman dan kerja tangan serta kaedah mengajar secara teori dan praktikal. Sehingga tahun 1957, Maktab Perguruan Sultan Idris telah menerima guru-guru pelatih dari seluruh pusat tanah Melayu, Brunei, British Borneo dan Singapura. Kurikulum latihan perguruan. Zaman pra-merdeka. Sejak pentadbiran British, sekolah-sekolah di tanah Melayu dipecahkan kepada beberapa aliran. Terdapat 4 aliran sekolah iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa pengantar yang tersendiri dan kurikulumnya berbeza di antara satu sama lain. Menjelang kemerdekaan, kesedaran akan kewujudan satu sahaja sistem persekolahan mula timbul. Beberapa jawatankuasa telah dibentuk untuk mengkaji sistem persekolahan sedia ada pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut.
Pertama, laporan Barnes 1991 menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Kedua, laporan Feng Wu 1952 menyemak pendidikan kaum Cina. Ketiga, Ordinan Pelajaran 1952 mengecualikan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Dan yang terakhir, yang keempat, laporan Razak 1996 meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan Melayu sistem pelajaran kebangsaan untuk semua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Laporan Barnes. Pada tahun 1948, jawatan kuasa Barnes telah dibentuk untuk menyiasat dan menyemak kedudukan pendidikan orang Melayu. L.J. Barnes telah membentuk dan mempengerusikan jawatan kuasa ini. Terdapat beberapa cadangan yang telah dicadangkan oleh jawatan kuasa ini. Antara cadangan yang dicadangkan ialah: pertama, 2 jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan. Kedua, 1 jenis sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ketiga, pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. Keempat, bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Kelima, sekolah dua bahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Keenam dan terakhir, sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil ditukarkan kepada sekolah kebangsaan. Sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, laporan Barnes ditentang hebat oleh kaum Cina dan kaum India dan terbentuklah laporan yang seterusnya iaitu laporan Feng Wu pada tahun 1951. Laporan Feng Wu 1951. Laporan Feng Wu dibentuk sebagai reaksi ketidakpuasan hati masyarakat Cina terhadap cadangan yang termaktub dalam laporan Barnes. Laporan pendidikan ini diketuai oleh Dr. Fan Setiausaha Kerja Bersekutu Negara Cina dan Profesor Dr. Wu Te Yao yang bekerja dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tujuan laporan ini dibentuk adalah untuk mengkaji dan menilai semula kewajaran laporan Barnes. Masyarakat Cina menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa Cina dan kebudayaan Cina. Terdapat beberapa cadangan yang dibuat, kemudiannya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1952. Terdapat beberapa show di dalam laporan Feng Wu, antaranya ialah: pertama, sekolah vernakular dibenarkan untuk beroperasi dan boleh menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Bahasa kebangsaan juga dibenarkan. Kedua, sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris dikekalkan. Ketiga dan terakhir, sekolah-sekolah vokasional turut dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara. Selepas laporan Feng Wu dikemukakan, ia mendapat pelbagai reaksi daripada beramai pihak. Orang-orang Melayu telah menolak show yang terkandung dalam laporan Feng Wu kerana menganggap ianya menguntungkan orang Cina dan tidak kepada mereka. Ordinan Pelajaran 1952. Sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan oleh Kerajaan British pada bulan September 1952 untuk mengkaji laporan Barnes dan laporan Feng Wu. Laporan jawatan kuasa ini dikenali sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Antara cadangan yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah: pertama, sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan iaitu sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Yang terakhir, bahasa Cina dan Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. Namun begitu, Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya kedarurat dan masalah kewangan. Sejarah perguruan selepas merdeka. Menteri Pelajaran telah menubuhkan jawatan kuasa pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan. Laporan ini dikenali sebagai Laporan Penyata Razak 1956. Antara cadangan dalam pernyataan tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Tujuan Penyata Razak diwujudkan adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Tanah Melayu, serta sebagai pemangkin utama untuk menyatupadukan kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu. Bukan itu sahaja, ianya juga bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan. Oleh itu, demi mencapai tujuan ia diwujudkan, guru bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikannya dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Perkembangan perguruan di Malaysia selepas merdeka menunjukkan satu perkembangan yang jauh berbeza daripada perkembangannya
pada zaman penjajahan British. Pada zaman penjajahan British, perkembangan perguruan lebih bersifat perkauman, tetapi dengan terbentuknya Penyata Razak 1956, perkembangan perguruan lebih bercorak kebangsaan. Pendidikan guru merupakan salah satu bahagian yang terpenting dalam sistem pendidikan. Peranan guru semakin mencabar berikutan perkembangan bidang pendidikan yang begitu besar sekali. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan kursus teknik menjawab secara formal dan kaedah kepada semua bakal guru sama ada di maktab-maktab perguruan ataupun pusat pengajian tinggi awam bagi menyusulkan bakal guru dengan tugas apabila berada di bilik darjah nanti.